yang kita sumbangkan mengalir pahalanya sehingga kita di sana nanti insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis dan sambutan dari Rasul pada malam ini kepada Al-Fatihah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaij ad-dunya illa qadaytaha wa sirtaha ya rabbal 'alamin. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Mio selaku pengacara atau pengurusi majlis pada malam ini dan juga merangkap imam macam di Mekah kita semayang tadi tu kan. Tak lupa kepada Encik Sa'adullah selaku pengelola surau ini dan jawatan kuasa surau, pengurusi dan sebagainya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam yang penuh barakah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan tubuh badan kita untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat yang paling jauh di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ni ialah masjid dan surau. Tempat yang paling jauh sekali. Ada orang mampu pergi ke kutub utara, ke kutub selatan, ke gunung Everest, ke gunung Kinabalu, gunung Tahan. Boleh bertapa dalam gua, lama-lama dia boleh duduk. Tapi surau dan masjid satu tempat yang banyak orang anggap satu tempat yang paling jauh. Dia bukan masalah kaki, tapi dia masalah hati tentang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kata masalah kenderaan, masing-masing ada kenderaan. Kalau dia katakan masalah kenderaan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kudrah kepada kita. Satu hari sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta izin kepada baginda Nabi, boleh tak saya tak mari ke masjid wahai Rasulullah, sebab mata saya buta. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni buta mata dia. Dalam sejarah merakamkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ni muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Bilal azan yang pertama subuh, dia azan yang kedua. Itu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Maka bila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi boleh. Mu tak mari pun tak apa sebab buta. Bila mana Sayyidina Allah Maktum ni berpaling nak balik ke rumah dia, Nabi panggil sekali lagi. Adakah kamu dengar nida ataupun panggilan azan kamu dengar tak wahai Abdullah? Maka jawab dia dengar. Kalau gitu mungkin dia mari masjid. Maka hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, masjid ni tempat orang yang mulia. Dan Allah tidak memilih semua orang menjadi mulia kecuali hanya yang terpilih saja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahaja orang memakmurkan masjid-masjid Allah termasuk surau. Man amana billah, mereka itulah orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan pengiktirafan yang Allah berikan kepada kita yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh para ulama, nak cari orang yang baik-baik, cari kat masjid surau. Tak jumpa tepi jalan, tak jumpa. Jumpalah juga orang baik tapi tak sebaik orang mari surau. Orang mari ke masjid. Orang mari masjid dan surau ni dua, satu je kesilapan biasanya, tukar slipper tu je. Yang lain insya-Allah okey, tak ada masalah. Tukar slipper je. Kadang-kadang ambil slipper Tok Bilal, Tok Bilal ambil slipper Tok Imam, kadang-kadang lain sepasang sepatu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan Allah SWT, terima kasihlah kerana sudi hadir pada malam ni penuh barakah ini. Walaupun kita dalam keadaan masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai penyakit khususnya COVID-19,
Mungkin ramai orang beristihad, kita masih bahaya lagi, jadi jangan mari ke masjid surau dia istihad macam tu. Tak apalah, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah rahmati kita dan istiqamahkan kita insya-Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita berkumpul untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada setengah tempat yang mengatakan sambutan Maulid Nabi ni tak ada pada zaman Rasulullah. Nabi tak sambut Maulid. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tak sambut Maulid. Kita kata betul, Nabi tak sambut Maulid. Sahabat pun tak sambut Maulid, tak buat acara macam kita, ada ceramah, ada berarap dan sebagainya. Tapi itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat sempat mengingat wajah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat mengucup tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tahu seluruh tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana wajah Rasulullah. Mereka tahu dan mereka sangat mendalam cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ni tidak sebanding dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena sedar. Sebab ada yang mengatakan kita sambut Maulid ni macam yang berarap, berselawat pada Nabi, angkat spanduk ni. Ada sebahagian yang mengatakan seolah-olah kita macam golongan yang menyambut ke hari raya Taipusa tu. Sampai hari tu tuan-tuan Allah, tuduhan yang celaan yang dibuat. Saya tidak pasti sanggup sungguh dia sebut perkataan itu kepada ummah. Dia kata ni bid'ah. Dan setiap bid'ah ni anggapan mereka seperti mana zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap benda bid'ah itu sesat, dan benda sesat ni akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu yang tidak boleh dipikir kecuali oleh orang tak cerdik saja. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambut Maulid Nabi ni untuk kenang Rasulullah. Maka mereka buat juga disebut zikrar Rasul, dia tak sebut Maulidur Rasul, disebut zikrar Rasul. Zikra ni sebut ataupun ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama je. Sambut Maulid dengan ingat Nabi ni sama. Saya waktu dulu selalu pergi ke JDT. JDT ni bukan hebat saja dengan bolanya hebat. JDT bukan hebat bola saja, dia majlis Maulid pun hebat. Hebat macam mana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala boleh kata setiap bulan ada Maulid. Saya pergi bulan tak Rabiul Awal pun, kenapa jemput ni? Maulidul Rasul. Sambut Maulid, hebat. Luar biasa, patutlah menang semua JDT. Orang kata, ya kedok bukan sebab tu. Nak sebutnya, hebat mereka. Orang JDT, kita puji yang tu. Kebaikan kita kena puji. Dan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu cara nak ingat Rasulullah, kita kena sebut Nabi, sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Penghulu manusia yang awal dan yang akhir, dan penghulu manusia, penghulu para anbiya dan para rasul. Disebut dalam kitab, dikatakan hadan nabiyul ladzi laula jalalatuh lam yukhlaqil khalq la jinnan wala bashara. Hadan nabi, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ingatan diri saya dan ingatan kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini, bila kita sebut nama Nabi Muhammad, tuan-tuan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi Muhammad, sebut sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan cukup besar. Nabi kata, man salla alayya marrah, siapa selawat pada aku sekali. Allah selawat pada dia berapa kali? 10 kali. Selawat Allah maksudnya apa? Keampunan Allah dan rahmat daripada Allah. Kata ulama, rahmat Allah ni kalau kita dapat satu je, melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita selawat pada Nabi sekali, Allah bagi 10 rahmat dia, lebih layak kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelebihan fadl Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kata, siapa selawat pada aku sekali, Allah bagi dia 10 pahala. Allah angkat dia 10 darjat. Allah campak daripada dia, keluar daripada tubuh dia 10 dosa dia, dan Allah tambah lipat kali gandakan pahala yang diberikan kepada dia. Itu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nampak yang seronok. Ada juga ancaman daripada Rasulullah. Nabi kata orang kedekut
orang yang disebut nama ku depan dia tapi dia tak selawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut juga ketika mana Nabi naik atas mimbar Rasulullah. Mimbar Nabi ni 3 anak tangga je. Mimbar kita tuan-tuan kalau masjid tu sampai mati Tok Imam, Allah nak kata. Cungak Tok Imam pula ada sakit jantung. Sampai kata tali ittaqullah innalillah. Tapi sebab mungkin masjid Nabi kecil waktu tu, jadi 3 anak tangga. Tangga pertama Nabi sebut amin, tangga kedua Nabi sebut amin, tangga ketiga Nabi sebut amin. Para sahabat kalau nampak pelik sikit mesti ditanya kepada Rasulullah. Selesai khutbah tersebut ditanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu amin 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 tadi ya Rasulullah? Salah satunya dia kata Jibril datang. Dia menyebut celakalah umatmu. Perkataan yang kasar ni celaka. Kalau kita sebut kau orang celaka tuan-tuan, kena penampar ke kena pengajar dia? Kau kena tampar, kau kena tampar, celaka. Tapi kata Jibril AS, celakalah umatmu. Celakalah yang mana manusia bila sebut namamu di depannya tapi dia tak nak selawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni dapat satu ilmu cukup dah. Sebut je Nabi Muhammad, kena selawat pada Nabi. Saya waktu mengaji di Mesir dulu, tu Arab orang Mesir ni sangat meraihkan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait tu diraih, Nabi tak tahulah nak cerita macam mana. Maka dia kalau khatib atas mimbar sebut qala Nabi, sebut je qala Nabi alaihi salatu wassalam, semua bawa alaihi salatu wassalam. Sama juga waktu khutbah Jumaat, bila mana dia katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, sallu alaihi. Kita kat bawah buat apa? Kita betulkan kedudukan, la aidu basi, tidur tadi. Itu tanda khutbah Nabi. Siap ni kata Nabi ni. Patutnya sallu alaihi. Sallu maksudnya apa? Selawatlah kamu ke atasnya. Maka kita kena selawat Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Tapi kita tak jadi suatu benda kepada kita, tak ada, biasa je keadaan. Tu kalau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, hadzal nabiyul ladzi laula jalalatuh. Ini nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan kerana keutamaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lam yukhlaqil khalq. Allah tidak akan menciptakan satu makhluk pun, Allah takkan cipta. La jinnan wala bashara. Tidak jin, tidak juga manusia. Itu sebab kata ulama, kalaulah tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah ciptakan makhluk selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita tentang cintanya Rasulullah kepada kita. Nak tanya kepada tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala, kita pernah baca sejarah Nabi. Cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tidak ada nabi yang boleh setara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain, mereka kalau tak tahan sangat ancaman daripada kaum dia berdoa kepada Allah, Allah turunkan azab. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Alf sanatin illa 50 aman, Al-Quran sebut 1000 tahun kecuali 50. Ada orang kata apa Allah tak sebut 950, senang. Kenapa sebut gitu? Banyak orang argue banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 950 tahun berdakwah kepada kaum dia. Siang malam berdakwah 950 tahun. Orang Terengganu kata, dok dan mikir macam mana 950 tahun berdakwah. Yang masuk agama Islam ketika itu tak sampai 70 orang. Nabi Yunus AS berdakwah kepada kaumnya, yang masuk Islam ketika itu 2 orang. Merajuk Nabi Yunus, merajuk. Nabi kita merajuk tak? Tak merajuk. Kena hentam dengan penduduk Taif, bercucuran darah daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan mati Allah kena kutuk je. Down, awak down ke? Saya tak down. Nabi tak pernah down. Kita down saja tuan-tuan Allah. Kita rasa berat benar dah, kena kecap dengan netizen je. Kita rasa berat sangat dah. Bodohnya kita. Saya lah. Bodohnya kita rasa. Nabi tak pernah down. Betul kata tu. Orang faham tu, temeluh tu. Awak down ke lah? Itu viral kan baca itu.
Tiba-tiba popular budak coach ni tu, popular. Jadi figure yang dikenali. Gambarnya jadi calon PRU tak tahu. Nah. Parlimen Temeluk. Nah, sebab apa tuan-tuan Allah? Kalau Nabi down, waktu Nabi kena kecam, waktu Nabi kena hentam dengan batu di penduduk Taif, ketika mana Sayyidina Jibril AS datang bawa malaikat yang menjaga gunung Taif. Ni malaikat jaga gunung, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Kalau kamu nak dia ni, perintah je dia boleh angkat gunung tu, hempak atas kepala penduduk Taif. Tuan-tuan tahu tak penduduk Taif ni siapa? Nenek Nabi berasal daripada Taif. Nenek Rasulullah SAW. Kita kena tahu. Maknanya keluarga Nabi banyak di Taif, tapi Nabi tak diterima dakwah dia. Sebab dah viral dekat sana hashtag datang Muhammad, jangan terima. Jangan dengar cakap Muhammad. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala kata Sayyidina Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi yang ikut serta dalam dakwah Nabi ke Taif. Tubuh Nabi ni penuh dengan darah. Sehingga kan selipar Rasulullah bila dia berjalan bunyi macam kita punya selipar yang penuh dengan air. Bunyi macam mana? Itu bunyi darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi madah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak marah pada Nabi, dia tak risau. Yang Nabi risau takut Allah marah kepada Nabi yang menyebabkan dakwah dia tak diterima oleh umat dia. Maka ketika mana Sayyidina Jibril menawarkan tawaran yang hebat bagi kita, ni malaikat jaga gunung ni, wahai Muhammad, kalau kamu nak dia angkat gunung campur atas kepala mereka, perintahkan. Nabi kata tak payah. Kalau kita ni jin jaga gunung tahan, wahai piusai. Siapa yang kecam piusai, mu suruh je dia gi rasuk ke, gi angkat letak kat gunung tahan ke. Kita kata tu 4-5 orang cukup lah. Kita nak juga tuan-tuan Allah, tapi tidak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata moga-moga lahir daripada sulbi mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cintanya Rasulullah kepada umat dia. Dah kita cinta kat Nabi macam mana? Kita cinta kepada Rasulullah, benda lain kita boleh buat. Kita boleh berjogging, dulu guna jogging dah. Sampai sejam kita jogging, kita kata subuh tubuh saya sihat dan kuat. Belum minum Milo lagi, jogging saja kuat dah. Tapi Masya Allah, bila mana nida daripada Tok Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pecah speaker, tukar speaker baru, Bilal yang sama. Hayya 'alas salah, mari sembahyang. Hayya 'alas salah, mari sembahyang. Dah mari. Dia kata berat agama, sibuk, very busy. I lecturer kan, I teacher kan, saya banyak kerja. Dodang, Morgan berkata dodang. Ada satu hari Tok Bilal di sebuah masjid. Lama jadi Tok Bilal kat masjid tu, semayang subuh tak ada orang mari, sikit sangat mari. Jadi pukul 10 pagi dia pun azan sekali lagi. Pukul 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kedai kopi cengah. Sudah, dia kata, apa pula? Pukul 10 pagi ni Bilal ni gila ke apa? Perak lah, gila ke apa ni? Azan pukul 10. Hayya 'alas salat, semangat tu Bilal tu. Hayya 'alal falah. Habis azan la ilaha illallah, dia pusing belakang penuh orang pergi masjid. Dia kata, gila. Dia kata Bilal, gila. Kamu tak tahu pukul 10 kamu azan apa? Semayang apa? Kata Tok Bilal, saya gila ke? Mana kamu lah gila? Kenapa azan pukul 10 pagi, subuh, awal dah tadi? Kata Bilal, saya gila ke kamu gila? Waktu saya azan pada waktu subuh tadi, ramai tak datang. Tapi bila mana saya azan pukul 10 pagi, ramai pula yang datang. Siapa yang gila? Jadi balik awal tu. Nak sebut apa tu macam Allah Subhanahu wa taala sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tapi kita tak mana pun sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kaedah untuk kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan dengan cara kita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri menyatakan bahawa dia berpuasa pada hari Isnin disebabkan hari Isnin hari aku dilahirkan oleh
oleh ibuku atau aku dilahirkan atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi dalil di setengah para ulama mengatakan bahawa Nabi SAW sebenarnya mengingati tarikh ataupun hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan dalam kitab ini daripada Abdul Wahid ibnu Ismail. Dia katakan Nabi Misra rajulun yasna'u maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat Mesir ada seorang lelaki yang buat maulid Nabi. Maulid ni mengingatilah kelahiran Nabi SAW. Kulla amin, setiap tahun dia buat. Setiap tahun, macam kita lah insyaAllah, setiap tahun kita buat. Wa kana ila janibihi rajulun yahudiyyun. Sebelah rumah dia ada sepasang lelaki, suami isteri orang Yahudi. Faqala zawjatul yahudi, maka perempuan ataupun isteri itu Yahudi itu bertanya kepada suami dia, ma balu jarinal muslim, bapalah kenapalah jiran kita orang muslim ni yunfiqu malan jazilan fi misli hadha syahr, banyak infak duit dia pada bulan ni. Kenapa jiran kita macam tu? Dia tanya kepada suami dia. Faqala laha zawjuha, maka berkatalah kepadanya akan suaminya itu, innahu yaz'amu anna nabiyyahu wulida fihi. Maka kata suami dia, wahai isteriku, jiran kita ni beranggapan nabi dia lahir pada bulan ni. Wa huwa yaf'alu dhalika, dan dia buat benda itu, dia infak, dia sambut maulid ni farhatan bih, sebab gembira sungguh. Tuan-tuan gembira tak maulid Nabi? Macam serius je muka tak? Gembira tak? Kita rasa gembira tak maulid Nabi? Kalau dulu aku berawak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, sepanjang tu berawak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ke sana ke sini kita buat semuanya rancak berpahala insya-Allah, bukan berdosa. Yang berdosanya kita berselawat tak dapat dosa, balik rumah dak sembahyang zuhur, itu dosa. Itu semangat, itu nipu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah, tetap berpahala untuk selawat dia. Kemudian hadirin Allah, wa karamatan lahu li maulidih, dan memuliakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tarikh lahir Nabi. Qala fasakata, kemudian senyap, dua-dua tu tak cakap mana. Kemudian subhanama lailatahuma, kemudian dua-dua tidur dalam mimpi perempuan tersebut, fil manam, dalam mimpi dia. Rajul, dia melihat dalam mimpi dia, fara'at imra'atul yahudi fil manami, perempuan Yahudi tadi tengok dalam mimpi. Ni kata ustaz cerita bab mimpi pula, lagi dia tentang, kata mimpi tak jadi dalil. Betul, mimpi tak jadi dalil. Mimpi itu satu anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, dalam kitab mana-mana kitab hadis, Sahih Bukhari ada babur ru'ya, bab mimpi. Mana-mana asal sunan yang lain semua ada babur ru'ya, bab mimpi. Dalam kitab Usulul Arifin Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu arda ada cerita bab mimpi. Belah belakang kitab tersebut kita boleh baca. Disebabkan nanti Allah Subhanahu wa taala, perempuan Yahudi ini bermimpi, dia lihat rajulan jamilan jalilan alaihi mahabbatun wa tabjilun wa waqar. Perempuan tu melihat ada seorang lelaki yang mempunyai hebah yang kuat, kacak rupanya, rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Disebut oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau letaklah muka Rasulullah dengan bulan purnama tersebut, Nabi lebih cantik, lebih cerah daripada bulan purnama. Dalam kitab sirah sebut ketika mana Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha ini, ketika mana dia pergi ke kota Mekah. Ingat tak kisah ni? Dia pergi 40 orang daripada penduduk kampung dia pergi ke kota Mekah. Dialah orang yang paling akhir keluarga dia, dengan suami dia, dengan anak kecil dia. Dia bawa naik unta yang kurus kering, susu pun tak ada unta, bergerak slow gerak. Sahabat-sahabat dia, jiran-jiran semua mendahului dia belakang. Sesampainya mereka di kota Mekah Al-Mukarramah, sampainya mereka, kawan-kawan dah patah balik dah. Dah dapat dah. Saya dapat anak dating ni, anak puang seri ni, semua dapat dah. Maka dia ikut riwayat, Halimatus Sa'diyah pusing satu kota Mekah, tak jumpa pun rumah orang yang, kecuali rumah seorang perempuan di hadapan pintu rumah dia yang berkata, ya antum ahlul badiyah, kamu orang kampung,
Mungkin kamu tengah cari budak untuk kamu susukan. Hadza tiflun yatim, ini ada anak yatim seorang. Mata abuhu wa kuntu bihi hamila. Bapa dia telah mati, waktu tu aku sedang mengandungkan dia. Mungkin tawaran ini juga pernah diajukan kepada wanita-wanita lain yang selamat 39 orang tu. Tapi semuanya menolak sebab dalam kepala mereka pergi ke Mekah untuk cari anak untuk dapat upah yang banyak sebab menyusukan. Itu adat orang. Tapi Allah muliakan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Allah beri dia untuk menyusu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat, rumah Halimatus Sa'diyah tak pasang pelita pun, disebabkan wajah Nabi itu memang bercahaya betul. Kita wajah bercahaya, kita letak torchlight tentang macam Allah, ni betul-betul bercahaya. Itu tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perempuan Yahudi ini melihat seorang laki-laki yang kacak. Kita juga pernah bermimpi jumpa orang kacak dalam mimpi, tapi rambutnya berubah. Itu bukan Nabi. Baju hijau, Ustaz, semua hijau, serban hijau, baju hijau, gigi hijau, bukan Nabi. Ada kata, Ustaz, saya jumpa seorang, oh macam Nabi betul-betul dah. Rambut macam mana? Rambut dia keriting, bukan Nabi. Nak saya jumpa juga, Ustaz, rambut dia putih ni, ubang, bukan Nabi. Ramai orang aku begitu. Nak tahu tentang Rasulullah, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada setengah pondok pesantren bulan Rabiul Awal dikhatamkan Syama'il Muhammadiyah. Khatamkan, baca. Baru kita kenal Rasulullah. Sebab saya pernah jumpa juga orang yang dia kata jumpa Nabi. Ada saya pernah, waktu tu mula-mula sampai di Ipoh ni, saya jumpa seorang tukang nasi rumput. Dia kata, Ustaz, Tok Guru dia cakap, Nabi ini kita akan bermimpi mengikut kesukaan kita. Kalau kita suka main golf, kita akan jumpa Nabi kat padang golf. Saya kata dia ni, aku tamparkan muka kan, baru tahu dah nanti. Dia sedap cerita tu, yakin pula tu. Ni betul-betul scammer, ni baru scammer orang panggil. Dia kata, saya pun tanya, pernah jumpa? Kita layan juga lah sikit-sikit lah. Pernah jumpa tak Nabi? Kerap kali. Cuma saya tak nampak lah Nabi. Tok Guru saya nampak. Kat mana jumpa? Kedai makan lah. Kedai makan. Ni satu cerita tu. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mengikut juga riwayat, kalaulah kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kacaknya seperti mana apa, kalau Nabi pernah meriwayatkan ketika mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dalam peristiwa Mi'raj Nabi ke langit tersebut, ketika tu hadirin Allah, Nabi menyatakan kepada para sahabat bahawa wajah Nabi Allah Yusuf itu separuh kecantikan ada pada Nabi Yusuf AS. Kata ulama, separuh kecantikan tu macam mana? Maka kata ulama, separuh kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada Nabi Allah Yusuf AS. Maksudnya antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, siapa paling kacak? Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud Nabi Yusuf ambil separuh handsome Nabi, dapat ke dia? Tak. Kalau yang separuh itu pun menyebabkan wanita-wanita, geng-geng datin-datin, ketika mana Zulaikha suruh Nabi Yusuf masuk istana, lalu je ketika tu para VIP wanita nak tengok sangat kenapa Zulaikha, Kelantan kata, berjelas sangat dengan Nabi Yusuf AS, sampai sanggup goda Nabi Yusuf. Kenapa ni? Maka kata Zulaikha, kamu tak kenal macam mana dia? Dia bawa tunjuk Nabi Yusuf AS, dan mereka potong buah, kubah buah, mereka mengubah tangan mereka sendiri, tak terasa sebab handsome-nya Nabi Yusuf AS. Maka kata ulama, kalau Nabi kita yang masuk ketika itu, hati itu terpotong tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kacaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin mati Allah, fadakhala baita jarihil muslim, maka dia melihat lelaki tersebut masuk dalam rumah jiran dia yang muslim itu. Wa hawluhu jama'atun min ashabih, dan dikeliling dia tu, keliling lelaki kacak itu, ramai daripada sahabat-sahabatnya yang meraihkan kedatangan dia. Faqalat li rajulin, maka perempuan Yahudi itu melihat dalam mimpi dia, dia berkata kepada seorang laki-laki yang ada dekat situ, man hadha ar-rajul jamil wajhi, siapa dia laki yang kacak sangat ni wajah dia? Faqala laha,
Maka dikatakan kepada dia, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala hadha al-manzil liyusallima ala ahlihi wa yazurahum li farhihim bih. Dia masuklah rumah orang lelaki ini sebab nak ucapkan selamat kepada mereka dan untuk ziarah mereka. Sebab apa? Saya sebut pada awal tadi, lelaki jiran Yahudi ini dia suka membuat sambutan Maulid Nabi SAW dengan gaya infak harta yang banyak. Faqalat lahu, maka berkata wanita tersebut, hal yukallimuni idza kallamtu, adakah lelaki itu, Rasulullah tu akan bercakap dengan saya kalau saya tegur dia? Qala na'am, dia kata ya. Fa'atat ilaihi, maka perempuan tu pergi dekat dengan Nabi SAW. Wa qalat ya Muhammad, dia kata wahai Muhammad. Faqala laha labbaiki, Nabi pun sebut labbaiki. Labbaik maknanya aku datang, makna aku alu-alukan, kamu panggil aku alu-alukan. Faqalat lahu, maka berkata wanita tersebut, atujibu limisli bitalbiyatin wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik, adakah kamu menyambut aku dengan cara itu? Limisli bitalbiyatin maknanya kamu sambut aku dengan penuh kemesraan, sedangkan aku ni bukan dalam agama kamu dan aku juga adalah musuh-musuh kamu, di kalangan musuh kamu. Faqala laha walladhi ba'asani bil haqq, maka berkata Nabi SAW, demi jiwa, demi yang mengutusku dengan kebenaran sebagai Nabi, ma ajabtu nida'aki, tidaklah aku menjawab panggilanmu, hatta alimtu anna Allah Ta'ala qad hadaki, sehingga aku tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada kamu. Maksudnya apa? Perempuan Yahudi tadi, tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sangat beruntung bila mana dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti mana kisah yang kita pernah dengar, yang telah dilakonkan semula, kisah Sultan Abdul Hamid yang terakhir, Sultan pemerintah dinasti Uthmaniyah. Ketika mana ada seorang yang datang bertemu dengan Sultan Abdul Hamid untuk minta hutang dengan Sultan Abdul Hamid. Waktu itu Pasha sedang membaca surat-surat, ada dokumen-dokumen, tiba-tiba dia alih satu dokumen letak ke bawah. Sultan Abdul Hamid tampak, dia kata, apa yang kamu alih? Sila baca, tolong baca. Dia pun baca, wahai Sultan, dekat luar sana ada orang mengaku bahawa kamu telah berhutang dengan dia. Maka dia suruh panggil orang kat luar tadi, mari panggil menghadap Sultan Abdul Hamid. Menghadap Sultan Abdul Hamid. Ketika tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menghadap Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid tanya, bila masa aku berhutang dengan kamu? Bila masa aku berhutang dengan kamu? Dia pun kata, saya ni seorang laki-laki, seorang businessman, peniaga, tajir. Bisnes aku jatuh, menyebabkan aku jadi bankrupt dan hutang aku banyak. Satu hari aku bermimpi bertemu Rasulullah. Tuan-tuan, orang banyak hutang pun jumpa Nabi SAW. Kita hutang andung, angoh, acik, piti-pitian, tekung, tenak, tak pernah jumpa Nabi. Kita lah, tuan-tuan, gamak pernah jumpa lah. Tak pernah. Maka dalam mimpi tersebut, Nabi SAW pesan kepada Abdul Hamid. Bila dengar macam tu pesan kepada Abdul Hamid, kata Sultan sekejap, dia buat keluar dalam kan cerita, dia buat keluar, dia bagi satu uncang duit. Ulang balik. Dia kata Rasulullah berkata, suruh pesan kepada Abdul Hamid sekejap, ulang balik lagi. Kenapa macam tu gaya Sultan Abdul Hamid? Sebab apa tuan-tuan menjelah dikatakan dia berhutang dengan orang tersebut? Sebab dia ni amalan Sultan Abdul Hamid, dia tidak akan tidur sampai dia berselawat pada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Dia tak akan tidur sampai Pasha menyatakan, sampai tahap dah banyak orang tu dapat, sampai Pasha sedarkan dia, banyak sampai kamu nak bagi belaka ke? Dia kata, kalau orang tu minta seluruh kerajaanku, aku bagi belaka kali. Aku tertinggal wiridku, wirid Sultan Abdul Hamid berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Kita dengar hebat je, sultan yang hebat. Pernah juga kita dengar cerita dia macam mana dia buat, dia sedang buat penyapu. Buat penyapu tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyapu ni diutus khas kerajaan Uthmaniyah untuk menyapu bilik ataupun makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dibuat dengan air tangan Sultan Abdul Hamid.
Dia buat yang baru, yang lama tu tuan-tuan Allah dia ambil, disimpan untuk jadi kenangan dia. Dia kata, alangkah bahagianya aku kalau aku dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan debu yang pernah hinggap di kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan, kecintaan. Cinta ni yang tak ada pada kita, yang tak ada pada saya kemungkinan, dan tuan-tuan mungkin adalah lebih pada kita. Cinta ni tuan-tuan Allah, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segalanya. Kalau kata sayangnya Nabi kepada kita, memang tidak ada tolak bandingnya, tuan-tuan sekalian. Satu ketika Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang cukup miskin pada zaman Nabi, mengikut riwayat pernah dia ni sampai dalam keadaan kalau kita ni sawan dalam keadaan sawan sebab terlalu lapar, asyaddul ju', sangat lapar. Kita sangat kenyang, sawan kita. Jadi sawan, bukan sawan. Sini orang panggil apa sawan? Sawan tak? Sawan. Maka satu hari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi, dia sangat lapar. Satu ketika duduk tengah jalan. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia sampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka disebut kepada Sayyidina Abu Bakar, boleh tak bacakan kepadaku beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kata Abu Hurairah, aku tahu belaka ayat Allah. Saja je aku tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, semoga dia jawab soalanku, dan dia akan tanya, membuat gapo dia sini? What are you doing here? Bahasa Inggeris membuat apa? Limadha anta huna, buat gapo sini? Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, dia membacakan beberapa ayat kepadaku dan dia berlalu tanpa bertanya, membuat apa dekat sini. Kalau dia tanya, aku nak cakap aku lapar. Lalu pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya juga soalan yang sama, jawapan yang sama daripada Sayyidina Umar. Dia tak tanya pun aku membuat apa tengah jalan. Tapi Nabi SAW daripada jauh lagi nampak Sayyidina Abi Hurairah, ya Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah. Mu lapar ke? Nabi tahu tu, kamu lapar ke? No. Kalau lapar, jom ikut saya ke rumah. Ikut Nabi ke rumah. Rumah Nabi ni tuan-tuan, kalau kita baca kitab, mana ada makanan macam kita? Rumah saya, rumah tuan-tuan, stok untuk kiamat dah ada dah. Ada orang beli dah. Cumanya takut kiamat ni, dia kata kiamat dah dekat ni. Siapa beli stok? Dia tak tahu hari kiamat tak ada nak makannya. Acul lebur dunia ni. Dia nak stok. Allah dahsyat. Ni dia tak mengaji ni. Ini tahu ya, assalamualaikum, assalamualaikum, bung cabut lagi. Ngajar. Bid'ah tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bawa pergi rumah Rasulullah, tengok Nabi. Dekat rumah tiba-tiba ada orang hadiah Nabi semangkuk susu. Kata Abu Hurairah, kenyang dah hamba. Kalau bahasa dengan luar, kenyang dah hamba minum dengan Nabi berdua je. Sebab sifat susu ni, dia boleh menghilangkan haus, dia boleh mengenyangkan. Kita dah ada koko kerang, bau kenyang. Susu saja dah kenyang. Ketika tu hadirin mati Allah, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, mugi panggil semua kawan-kawan kita. Dalam Sahih Tirmizi kata, kalau istilah kita bengkak tau. Tapi sebab sama'an wa ta'atan, sami'tu wa ata'tu, bila Nabi perintah, dia kena buat. Patutnya dia minum dengan Nabi, cukup lah. Tapi Nabi kata pergi panggil semua geng-geng kita. Abu Hurairah pergi panggil semua sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Mari dekat rumah Nabi. Nabi kata, ambil bekah ni wa Abu Hurairah, pergi bagi ke orang. Dia ingat dia nombor satu, rupanya kena bagi pula sesepah. Sampai balik mangkuk itu dekat tangan dia. Dia kata, demi Allah tidak luap walaupun sedikit air daripada mangkuk tersebut. Macam kita, saya segelas sini start pada sini, sampai situ habis dah. Sampai saat habis dah air segelas. Sampai kat tangan Abu Hurairah, dia bagi kat Nabi. Nabi kata, isyrab anta ya Abu Hurairah, mu minum. Dia pun minum. Lepas minum dah kenyang ni, Nabi kata, isyrab, minum lagi. Tak luap sikit pun air susu tersebut. Tengok Nabi SAW sayangnya kepada para sahabat Nabi SAW cukup luar biasa. Belum kita cerita lagi kisah-kisah yang lain. Antara lain tuan-tuan Allah boleh rujuk dalam kitab-kitab sirah, boleh rujuk dalam kitab-kitab hadis tentang Rasulullah SAW. Sebab kita perlu kenal betul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhir sekali tuan-tuan Allah, saya tak ceramah lama lah, sebab saya pun kurang sihat. Saya sejak bermusafir ni ada satu masalah dekat pinggul saya. Masalah dia macam ada bisul. Duduk lama tak boleh, tak selesa, kurang selesa. Nak sebut benda ni,
Last sekali, Nabi kata taraktu fikum amrayn. Dan riwayat lain saqalain. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Kamu takkan sesat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan kedua benda. Kitabullah, Al-Quranul Karim, kena baca. Anak-anak yang datang 4-5 orang ni mari bagus, alhamdulillah, tuan-tuan pun bagus. Baca Al-Quran, kena mengaji Quran. Tak erti kena belajar. Siapa boleh baca Quran? Dah boleh baca Quran, bukan baca saja, kena amal Al-Quranul Karim, baru kita tak sesat. Yang jadi sesat barat kita sekarang ni, kita baca je, amal tak. Kita baca, amal tak. Dan kita amal pula yang kita pilih-pilih je. Solat, baik, solat baik, boleh betulkan tulang belakang baik. Puasa, boleh kurus baik, haji baik, dapat naik kapal terbang baik. Semua hudud Allah, bayar berat tu. Kita berbilang bangsa, berat nanang tak boleh buat gitu. Kita khabar hudud Allah tak buat. Zina, dan itu ada bab zina, ada bab sariqah, ada macam-macam, ada kisas. Tak boleh tu, nampak zalim tu. Ini kita tahu Allah bagi ubat penawar, kita tak terima penawar daripada Allah. Kita nak penawar daripada qanunul wada'i, kanun ciptaan manusia yang bersifat lemah, yang sentiasa berubah-ubah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita perintah yang kekal untuk selamat kepada kita. Betul lah kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kita merujuk kitab Syarah Matan Arba'in Nawawi, Syekh Mustafa Abdul Rahman. Biasa kitab-kitab dia ajar di para asatizah warna hijau, terjemahan dia ada. Syarah Matan Arba'in Nawawi, Syekh Mustafa Abdul Rahman, dia menyatakan satu ayat dikata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang isu rejam sampai mati, rejam bagi penzina yang dah kahwin. Dia kata, aku risau satu masa nanti orang akan berkata tidak ada rejam dalam Al-Quran, tidak ada rejam dalam Islam, sedangkan Nabi berejam dan kami juga merejam. Maksudnya sifat rejam, perbuatan rejam itu ada pada zaman Nabi SAW dan ada dibuat oleh para sahabat Nabi. Kalau kita cari dalam Quran memang tak jumpa ayat. Sebab kalau kita belajar ulum Al-Quran, dia ada satu namanya nasikh wal mansukh. Ada ayat yang dibagikan ayat, ditukar ayat. Ada ayat dikekalkan bacaan, hukumnya tidak ada. Ada yang kita baca, hukumnya ada, bacaannya tak ada. Contoh saya bagi. Saya dalam bidang faraid, saya mengajar faraid. Buat buku pun faraid juga, buat tesis master pun faraid juga. Betul Allah SWT. Maka Allah SWT sekalian, dalam faraid ni kita belajar juga bab wasiat. Allah sebut, wahai orang beriman, bila kamu dekat nak mati, tinggalkan wasiat. Wasiat asalnya hukumnya wajib, tapi bila turunnya ayat tentang faraid, mawaris ini menyebabkan hukum wajib menjadi sunat saja. Contoh lagi, ayat yang kekal bacaan, hukum tak ada. Allah kata, wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu dekat semayang. Mana yang kamu semayang kalau kamu mabuk. Ayat ni masih kita jumpa dan kita baca, tapi ayat ni hukum tak ada dah. Sebab apa hukum tak ada? Sebab hukum wajib dimasukkan dengan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu. Ni kena belajar tentang Allah. Nak belajar ni kalau secara formalnya payah, maka kita buat kuliah. Ada ustaz-ustaz yang mari kita belajar sekejap. Belajar ni banyak kelebihan daripada Allah. Kita mari tadi nak mengaji pada malam ni tentang Allah. Seluruh makhluk doakan untuk kita. Sama makhluk dalam laut, dalam sungai tu pun berdoa untuk orang mari mengaji. Sampai kita balik-balik. Alangkah mulianya pengajian ilmu, tapi orang tak sungguh. Tak, khususnya fardu ain. Dan kita juga berada pada marhalah akhir zaman. Kita kena sedar yang ni. Kita di akhir zaman. Dan Nabi kata, aku dibangkitkan, aku dengan kiamat macam ni, dekat sangat. Itu 1400 tahun dulu tu. Mana kita ni tak tahulah dekat mana tentang Allah. Mungkin tahun depan, wallahu a'lam. Tapi kita tahu kita sedang berada di marhalah akhir zaman. Manusia yang benar didustakan, manusia yang berdusta dibenarkan. Ni akhir. Ni masyarakat. Yang kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fitanan kakata'an layli muslim. Fitnah maksudnya ujian daripada Allah, datang seperti mana malam yang menyeliputi. Tadi cerah tentang Allah, sekarang ni tengok gelap, habis gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang pada waktu pagi beriman kepada Allah, pada waktu petang kafir kepada Allah.
Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pada waktu petang beriman, pada waktu pagi kafir balik. Maksud kata ulama, mudah sangat akidah tu berubah. Sekarang mudah tak? Mudah tuan-tuan sekalian. Nak tengok maksiat sangat mudah. Dulu kita risau anak-anak keluar daripada rumah, malam-malam keluar, kita risau tak balik. Sekarang kita patut risau anak duduk dalam rumah, dalam bilik seorang-seorang, kita patut risau. Apa benda dia buat dalam bilik seorang-seorang? Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lah ni ada sistem. Kalau kamu suka isteri aku suka isteri kamu, jom kita tukar isteri. Ini berlaku di negara kita. Ini maksiat tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tegur perbuatan macam ni, dia kata kita ambil tugas Tuhan. Ini biasa. Tuan-tuan kalau biasa tengok dalam Facebook saya, kalau saya tegur orang tu, ada orang kata ustaz nak tumpang populariti. Sebenarnya tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada seorang hamba Allah saya tegur dia. Oh, rancak dia kata ni PU ni memang nak menumpang populariti saya. Dia tak sedar follower saya lebih ramai pada follower dia ke? Maknanya mu numpang aku. Nak macam gitulah kita kata. Tapi tak. Kita sebut perbuatan maksiat itu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi buat juga. Tapi sifat cegah maksiat ni tuan-tuan kita kena buat belaka. Penduduk taman apa nama? Luar negara betul nama sini. Saya pun sebut isi saya hebat tepat. Rasa macam pergi Amerika pula sekarang. Nama tu hebat sungguh nama. Nak sebut budak reti. Jadi tugas kita kena amar ma'ruf nahi munkar. Nak kita ambil semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah tuan-tuan 2 orang masuk Islam. Merajuknya dia naik kapal, ikut riwayat dikeluarkan daripada kapal, ikan nun mari telan. 40 hari dalam perut ikan nun. Bertasbih mengadu kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagi kita yang berdosa tuan-tuan banyakkan sebut ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang Allah ilhamkan kepada Nabi Yunus untuk dia ucap dalam perut ikan nun. Keluar daripada perut ikan nun, Allah bagi siap bagi makan untuk menyembuhkan dia. Balik negeri dia, semua umat beriman kepada Allah. Satu-satunya umat yang sangat beruntung, sebab mereka ni beriman kepada Nabi Allah yang diutuskan kepada mereka. Tapi kita nak semangat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ajak orang mari ke surau, dia tak mari, jangan kita putus asa. Kena ajak lagi. Mai bang, kita semayang, tak ada orang, ada kipas je banyak kat masjid surau, marilah semayang. Sekali dia kata saya sibuk, isteri bersalin. Esok ajak pula, dia kata isi kedua pula bersalin. Ketiga, isi ketiga pula bersalin. Banyak benar bersalin kan. Maknanya dia bagi alasan tak apa. Kita tu mengajak mereka dan buat aktiviti untuk menarik masyarakat. Tuan-tuan kena spend dah macam mana cara keadaan nak buat supaya orang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah macam mana? Kita kena ikhtiar. Nak buat benda makan free tiap-tiap hari ke? Nak boleh mari orang atau sebagainya, kita fikir supaya dengan itu dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita risau tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masjid surau tidak diimarahkan, maka kemaksiatan akan berleluasa satu tempat tersebut. Syiar itu tidak dihidupkan. Bagaimana maksiat berleluasa tuan-tuan. Tadi saya rangung sekejap, pusing. Tengok couple, budak-budak ni tak tahu couple. Budak-budak ni apa nak? Nak couple dia bergambar ilan contoh. Couple ke tu? Bukan couple, suami isteri. Kalau suami isteri alhamdulillah. Kalau bukan suami isteri saya tegur. Jangan buat gitu, tak baik, tak bagus. Kalau rasa gatal garu tapi nikah Allah SWT. Itu. Tapi kalau suami isteri alhamdulillah nampak sangat mana? Mesra tu alhamdulillah. InsyaAllah suami isteri lah gamaknya tu. Tapi kalau nampak orang maksiat, tegur adik-adik sekalian. Saya pernah belajar Unity Foundation dulu. Saya pelajar Unity. Pelajar Unity ni budak-budak yang result tak pernah hebat lah, nak dapat masuk sekolah kolej swasta ni. Jadi saya dulu pergi dekat apa nama Politeknik Foundation. Jadi orang sewa ni banyak orang sewa. Banyak orang sewa. Orang sewa ni depan pula kapal penuh kapal. Itu bukan kemajuan, itu kebalaan kita Allah SWT. Bala bagi kita penduduk, kena tegur. Mu dah nikah belum? Kena sebut sepatah. Lepas susah apa? Aku gak susah, takut mu kena balik, aku juga kena balik lagi. Maka saya dan kawan-kawan pun buat satu misi lah. Misi dia untuk cegah maksiat. Pakai kopiah dah, memang pakai kopiah, ambil punya Islam. Bawa muka ganang sikit, lalu seluruh. Cabut lari tu macam nampak malakul maut. Kena buat gitu Allah SWT. Macam malakul maut cabut lagi.
Kena buat macam tu. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau kita tak buat benda tersebut, Allah hantarkan bala kepada kita. Bukan setakat dia, ni kita tak buat sabar pun kena berlaku, insya-Allah satu masa nanti. Jadi wallahu a'lam, tuan-tuan, Allah maaf kalau saya terlebih bercakap, terkasar bahasa, terlebih kata dan sebagainya. Saya harap Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengalunkan selawat dan salam dengan besar Nabi Muhammad SAW sentiasa, dan moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu mahsyar nanti, insya-Allah. Maaf kalau saya terkasar bahasa. Sekali lagi tuan-tuan, doakanlah saya dalam usaha untuk menyiapkan kompleks pendidikan Baitul Diya. Sekarang ini berada pada 83% pembinaan. Kos keseluruhan menelan bukan 3.1 dekat 3.2 juta. Kita dah keluarkan jumlah 2.6 juta pembelajaran setakat ni. Tu semua duit orang, bukan duit saya. Ada orang kata banyak duit ustaz, bukan duit saya, duit orang. Duit orang yang ditakbir untuk membuat satu pusat pendidikan. Mana tahu adik-adik nanti kalau habis belajar boleh berkhidmat dekat kami. Bukan percuma lah kita bagi gaji, insya-Allah sekadar mana kita mampu untuk kita melahirkan motor kami, para hufaz yang berkemahiran. Kalau tuan-tuan tak mampu menyumbang dalam bentuk keuangan, tuan-tuan sumbang dalam bentuk doa. Doa kepada saudara kita tanpa dia tahu, itu mustajab. Itu tanda sangat-sangat mustajab. Tuan-tuan nak dapat sesuatu, kena doa untuk orang lain, kata ulama. Itu sedikit panduan lah yang kita boleh berikan kepada tuan-tuan. Tengok, belajar kita lembab sangat kalau pelajar UiTM sini. Belajar tak masuk. Lepas tu dapat 4 pointer 4 tapi dapat 2, cukup makan, tak dapat. Doakan kawan kita yang tak pandai tu, ya Allah pandaikan dia, insya-Allah kita pandai juga, insya-Allah. Tapi jangan dak baca. Kita doa saja dak baca pun. Tu tak jadilah. Kena usaha juga, insya-Allah. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.